Sambutan Tahun Baru Cina, wadah perkukuh perpaduan, toleransi dan keharmonian pelbagai kaum. Perinciannya kita langsung bersama-sama Suaran Shah. Suaran, silakan. Ya, Ifah, lebih 10,000 pengunjung daripada pelbagai kaum hadir memeriahkan Majlis Rumah Terbuka Tahun Baru Cina 2026 peringkat negeri Sabah yang diadakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu. Majlis dihadiri Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman bersama isteri Toh Puan Farida Tusin serta Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Turut hadir barisan kepimpinan kerajaan negeri termasuk Menteri-Menteri Kabinet Negeri, Timbalan-Timbalan Ketua Menteri, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri serta Pegawai Kanan Pentadbiran Negeri dan Persekutuan. Pelbagai persembahan pentas antaranya tarian singa dan pertunjukan kebudayaan menambah kemeriahan suasana sekaligus mencerminkan keharmonian dan toleransi masyarakat di negeri ini. Ini termasuk acara Yisang yang menjadi simbolik doa kemakmuran, kesejahteraan dan perpaduan rakyat negeri ini. Sementara itu, disandarkan Tahun Baru Cina disambut penuh kesyukuran dan semangat kebersamaan. Tinjauan RTM mendapati penganut agama Buddha hadir seawal pagi menunaikan sembahyang memohon kesejahteraan serta rezeki yang melimpah. Antara yang menjadi tumpuan ialah Tokong Hong San Zi di Tanah Merah dan Tokong Chi Siang Ko Sim Sim. Tahun ini merupakan tahun kuda yang membawa simbolik semangat, ketekunan dan kemajuan. Ia dizahirkan menerusi iltizam masyarakat untuk terus melangkah maju dalam suasana harmoni dan saling menghormati. Di Sabah, kepelbagaian bukan sekadar realiti tetapi satu cara hidup yang menyatukan. Bagi komuniti Cina Muslim, Tahun Baru Cina diraikan sebagai warisan budaya dengan suasana penuh hormat antara agama dan kepercayaan. Muhammad Syafif Syahirandani ada laporannya. Sebagai sebahagian daripada masyarakat majmuk di negeri ini, Cina Muslim di Sabah hidup harmoni bersama keluarga dan komuniti bukan Islam tanpa memisahkan ikatan kekeluargaan. Bagi saya, sebagai seorang Muslim berketurunan Cina, Tahun Baru Cina bagi saya bukan lagi soal kepercayaan, tetapi warisan budaya dan keluarga. Ia adalah masa untuk mengeratkan silaturahim, menghormati orang tua kita, serta menyemai nilai kesyukuran dan kebersamaan. Nilai yang juga sangat dituntut dalam Islam. Tapi selepas syahadah menjadi seorang Muslim, budaya itu tetap diteruskan. Cuma hanya aktiviti penyembahan nenek moyang bertukar. Kami hanya kumpul bersama, makan dan juga bertukar idea antara adik-beradik, saudara mara dan juga agih angpau, pai hongpau. Itu adalah momen yang sangat-sangat gembira. Elemen budaya seperti ziarah keluarga, jamuan halal dan pemberian angpau dilihat sebagai simbol kasih sayang dan kebersamaan. Kami masih sambut dengan biasa tapi agak tenang dan tidak lagi semacam dululah. Tapi untuk adik kaum keluarga saya hanya ada 3 orang adik lelaki. Jadi untuk mereka masih lagi mereka di luar, mereka non-Muslim. Bagi saya, kami saling hormat menghormati. Macam di Sabah bila hari perayaan tidak kira apa bangsa, agama, kita semua sambut sama-sama lah. Asal cuti, ada masa dan semua family kumpul-kumpul. Tidak pedulilah apa agama semua. Inilah contoh keharmonian pelbagai kepercayaan selari aspirasi Malaysia Madani yang menekankan nilai hormat, ihsan dan perpaduan. Di sebalik perayaan ini terserlah satu nilai menyatukan masyarakat Sabah. Perbezaan tidak memisahkan, sebaliknya menguatkan hubungan dalam kepelbagaian. Sing Nian Kuai Le, Wan Se Rui, Senti Chen Kang, Gong Si Fa Cai, Syafif Syahirandani, RTM.
Orang ramai digesa mendaftar sebagai ahli Volunteer Smartphone Patrol (VSP). Ia bagi memudahkan penyaluran maklumat dan aduan terus kepada pihak berkuasa sepanjang musim perayaan Tahun Baharu Cina. Pastikan mereka ni mendaftar sebagai ahli VSP. Dengan ahli VSP itu dia boleh membuat aduan apa jenis aduan, masalah, sekiranya berlaku apa masalah. Dan pihak polis akan sentiasa mengambil tindakan dan seberapa yang boleh. Sebab kita memang ada anggota yang bertugas 24 hours untuk memantau aplikasi VSP ini. Beliau berkata demikian selepas program Walkabout Polis Kontingen Sabah bersama IPD Kota Kinabalu di Terminal Bas Bandaraya Utara Inanam. Program diadakan sempena Ops Selamat dengan fokus kepada pencegahan jenayah dan keselamatan jalan raya, khususnya bagi penumpang yang pulang ke pantai timur Sabah. Perkhidmatan Bas Ekspres mencatatkan peningkatan penumpang yang mendadak sempena musim perayaan Tahun Baru Cina, sekaligus membuktikan pengangkutan awam kekal menjadi pilihan paling efisien bagi warga Sabah. Tinjauan RTM di Terminal Bas Bandaraya Utara Inanam mendapati pengguna memilih pengangkutan ini kerana faktor kos yang berpatutan dan selamat. Masa perayaan dia ada sesak sikit, tapi saya memang choose untuk guna transportation bus sebab dia lebih convenient lah. Dia dekat dengan rumah saya di terminal. And then also I think dia punya price berbaloi lah dengan apa yang kita perlulah sebagai transportasi. Saya naik bas tu, di bas kan jalan-jalan sampai kan sana kan 9 jam atau 8 jam kan sampai Selesai sudah. Itu okey sudah. Kalau sendiri bawa, ya lebih kan ngantuk kan apa kan. Balik sana kan 1 minggu. 1 minggu punya, fikirlah halatuk 1 minggu. Okey sudah loh, selesai nanti balik naik bas balik loh. Jumlah penumpang meningkat berbanding hari biasa sepanjang musim perayaan ini, khususnya laluan Kota Kinabalu ke pantai timur Sabah. Sambutan meningkatlah. Memang ramai yang balik ke Pantai Timur, dari KK ke Pantai Timur memang meningkatlah untuk perayaan Tahun Baru Cina ni. Sama juga perayaan Hari Raya pun begitu jugalah. Memang akan meningkat dari berbanding dengan hari-hari yang biasalah. Ini tahun okey lah. Orang pun cukup pas. Tidak ada no problem lah. Don't ada problem lah. Sempena Tahun Belawat Malaysia 2026, TMM 2026, Tourism Malaysia yakin mampu mencapai sasaran kedatangan 4 juta pelancong dengan lapangan terbang Tawau terus memperkukuh peranannya sebagai pintu masuk kedua terpenting ke Sabah selepas Kota Kinabalu. Hari ini kita menerima anggaran kita daripada Shanghai saja lebih kurang 200 dan jumlah keseluruhan adalah 500 orang kita raikan hari ini. Sebenarnya amat menarik Tawau ni, walaupun dia bukan lapangan antarabangsa tapi dia adalah pintu masuk kedua terpenting di Sabah. Perkembangan positif ini membuktikan keyakinan syarikat penerbangan asing terhadap potensi Tawau sebagai destinasi pelancongan utama di pantai timur Sabah. Tawau mempunyai pelbagai tarikan termasuk makanan laut segar, kepelbagaian budaya, nilai sejarah yang unik serta warisan pelbagai suku kaum diketengahkan dalam pakej pelancongan pasaran Cina. Selamat menyambut Tahun Baru Cina 2026. Kongsi Pacai, Sing Ming Kuai Lai. Saya Datuk YB Limus Juri mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru Cina 2026 kepada semua yang merayakan Tahun Baru Cina pada tahun ini. Di kesempatan ini kami ingin mengucapkan selamat menyambut Tahun Baru Cina tahun 2026. Kongsi Fa Chai. Kami pemuda Gabungan Rakyat Sabah mengucapkan selamat Tahun Baru Cina 2026. Xin Ning Kuai Le, Kongsi Fa Chai. Selamat Tahun Baru Cina 2026. Xin Nian Kuai Le, Kongsi Fa Chai. Baik, saudara, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan dalam berita wilayah, kita kembali bersama Ifah. Salam Malaysia Madani. Silakan Ifah.
Baik, terima kasih Suaran.